Lampu neon stesen minyak itu membelah kegelapan lebuh raya. Lama, seperti pulau cahaya yang terasing di tengah lautan hitam yang pekat. Bagi Ali, seorang pekerja shift malam yang sudah bertahun-tahun menjaga kaunter pembayaran, kontras antara cahaya buatan manusia dan kegelapan alam semula. Jadi ini adalah pemandangan biasa. Dia sudah lali dengan bunyi lori balak yang menderu memecah keheningan, atau motosikal kapcai yang berhenti sekadar mengisi minyak 2 ringgit. Tetapi malam ini, suasananya berbeza. Sunyinya terlalu tajam, terlalu mencengkam. Tiada bunyi cengkerik yang biasanya riuh dari semak samun di belakang stesen. Tiada bunyi enjin kendaraan di kejauhan. Hanya bunyi dengungan peti sejuk yang menemani detak jantungnya yang semakin laju. Mata Ali tertumpu pada pam nomor 3 di hujung sana. Pam itu memang sering rosak. Tetapi malam ini, masalahnya bukan mekanikal. Ali dapat merasakan ada sesuatu yang berdiri di situ, memerhatikannya dari balik kegelapan. Dia tahu, pada pukul 3 pagi itu, dia tak berseorangan. Jam dinding analog di atas pintu masuk menunjukkan tepat jam 3:15 pagi. Masa seolah-olah merangkak dengan sangat perlahan. Si kenekan turut terperangkap dalam kepekatan malam itu. Ali Cuba menyibukkan diri dengan rutin biasanya untuk mengelakkan rasa kantuk yang mula memberat di kelopak mata. Dia menyusun kotak rokok di rak belakang mengikut jenama dan warna, memastikan setiap label menghadap ke depan dengan sempurna. Selepas itu, dia mengambil kain lap dan membersihkan kaunter kaca yang sebenarnya sudah berkali-kali dilap sejak dia masuk kerja tadi. Bunyi dengungan peti sejuk minuman di sudut kedai menjadi satu-satunya musik latar yang membosankan. Mengisi ruang kosong di dalam kedai serbaneka yang sepi itu, tiba-tiba bunyi loceng pintu automatik memecahkan kesunyian itu dengan kasar. Ding dong. Bunyi itu tajam dan jelas, bergema di seluruh ruang kedai. Ali serta-merta mengangkat kepala. Tubuhnya tegang, bersedia menyambut pelanggan. Senyuman automatik sudah terukir di bibirnya sebagai prosedur standar. Namun, senyuman itu mati serta-merta. Tiada sesiapa di muka pintu. Pintu kaca itu terbuka luas, membenarkan angin malam yang sejuk masuk menceroboh ke dalam kedai berhawa dingin itu. Tetapi tiada manusia yang melangkah masuk. Sensor pintu itu berkelip merah, seolah-olah mengesan kehadiran fisikal. Namun mata kasar Ali hanya melihat lantai simen yang kosong. Ali Cuba menyedapkan hatinya yang mula berdegup kencang. Dia berpikir bahwa mungkin sensor pintu itu sudah rosak lagi. Atau mungkin seekor kucing liar melintas di hadapan rasuk sensor. Dia memujuk dirinya sendiri bahwa ini hanyalah gangguan teknikal biasa yang sering berlaku pada peralatan lama. Dia melangkah keluar dari balik kaunter untuk menutup suis pintu itu secara manual. Semasa dia mendekati pintu yang terbuka itu, deria baunya menangkap sesuatu yang asing. Bau itu bukan bau petrol atau minyak diesel yang tajam, menusuk hidung seperti kebiasaan. Ia bau yang manis dan berat, bau bunga melur yang sangat kuat, bercampur dengan bau kemboja layu. Seolah-olah ada orang yang baru menaburkan bunga kubur di hadapan pintu kedai itu. Bulu roma di tengkuknya meremang serta-merta. Bau wangi sebegini tidak sepatutnya wujud di stesen minyak yang dikelilingi jalan tar dan hutan belukar. Dengan hati yang berdebar, Ali memandang keluar melalui dinding kaca kalis peluru kedai itu. Matanya meliar mencari sumber bau itu di kawasan pam minyak yang diterangi lampu putih pucat. Pandangannya terhenti di pam nomor 3, pam yang paling jauh dari kedai. Di bawah cahaya lampu jalan yang samar-samar, berdiri satu susuk tubuh. Ia bukan pelanggan yang sedang mengisi minyak. Susuk itu berdiri kaku, menghadap ke arah pam,
membelakangkan kedai. Ali menahan napas. Kuba memproses apa yang dilihatnya. Susuk itu memakai kain yang kelihatan lusuh dan kotor. Warnanya pudar ditelan kegelapan malam. Kelihatan seperti kain kafan yang sudah lama tertanam. Rambutnya panjang mengurai, kusam dan kusut, menutupi sebahagian besar tubuh belakangnya hingga ke paras pinggang. Apa yang paling menakutkan Ali ialah kekakuan makhluk itu. Ia tidak bergerak walaupun seinci. Seolah-olah ia adalah patung yang diletakkan di situ semata-mata untuk menakutkannya. Tiada dada yang berombak menarik napas. Tiada pergerakan tangan memegang nozzle pump. Ia hanya berdiri di situ, statik dan mati. Ali Kuba mengalihkan pandangannya. Kuba memaksa otaknya untuk percaya bahwa itu hanyalah bayang-bayang tiang lampu atau halusinasi akibat terlalu mengantuk. Dia kembali ke kaunter. Kuba menyambung kerjanya, mengira duit shilling di dalam laci tunai. Tetapi ekor matanya mengkhianatinya. Dia dapat melihat kelibat itu masih di sana. Dan yang lebih mengerikan, setiap kali dia menjeling curi, susuk itu kelihatan semakin hampir ke arah cermin kedai. Ia tidak berjalan. Ia seolah-olah beralih tempat setiap kali mata Ali berkedip. Kini, susuk itu tidak lagi membelakangkan kedai. Ia telah berpusing sedikit demi sedikit. Walaupun rambut panjang yang kotor itu menutupi wajahnya sepenuhnya, Ali dapat merasakan renungan tajam menembusi kaca, menembusi kaunter, terus ke jiwanya. Perasaan diperhatikan itu semakin kuat, seolah-olah ada beribu mata yang sedang merenungnya dari kegelapan di luar sana. Ali tahu sesuatu yang buruk bakal berlaku. Lampu-lampu pendar fluor di siling tiba-tiba berkelip dengan ganas, mengeluarkan bunyi percikan elektrik yang menyakitkan telinga. Sebelum padam sepenuhnya, dalam sekelip mata, seluruh stesen minyak itu ditelan kegelapan pekat. Bekalan elektrik terputus secara total, meninggalkan Ali bersendirian dalam kelam. Yang melemaskan hanya lampu kecemasan di sudut siling yang menyala secara otomatik, memandikan kedai itu dalam cahaya oranye yang malap dan menyeramkan, mencipta beang-beang panjang yang silualah menari di setiap rak barangan. Jantung Ali si kanekan berhenti berdegup apabila menyadari dia kini terperangkap dalam kegelapan bersama sesuatu yang tidak diketahui. Naluri kemandiriannya mengambil alih pemikiran rasional sepenuhnya. Tanpa berpikir panjang, tangannya terus meraba di bawah kaunter dan menekan butang kunci magnetik dengan pantas. Bunyi mekanikal yang kuat menandakan pintu kaca otomatik itu kini terkunci rapat, memisahkan dirinya daripada dunia luar yang semakin tidak masuk akal. Namun, rasa selamat yang sedikit itu hancur berkecai hanya beberapa saat kemudian. Satu hentakan kuat menggegarkan dinding kaca hadapan kedai dengan kasar, seolah-olah bangunan itu baru saja dilanggar lori. Bunyi itu bukan seperti ketukan manusia yang meminta tolong, tetapi seperti rempuhan sesuatu yang berat dan sedang mengamuk. Ali terundur ke belakang sehingga tersandar pada rak rokok. Matanya terbeliak memandang cermin besar itu dalam kesamaran cahaya lampu kecemasan yang berkedip-kedip. Dia melihat sesuatu yang membuatkan darahnya tersirap ke muka. Sepasang tapak tangan berlumpur muncul di permukaan kaca itu entah dari mana. Kemudian muncul satu lagi, dan satu lagi. Tapak-tapak tangan itu bukan sahaja kotor dengan lumpur hitam pekat, tetapi mula meninggalkan kesan cecair likat berwarna merah gelap yang mengalir turun. Darah. Ali melihat dengan ngeri bagaimana tapak-tapak tangan itu menepak-nepak cermin dengan pantas dan agresif. Semakin banyak dan semakin tinggi, seolah-olah ada sekumpulan makhluk yang sedang berebut-rebut ingin memecahkan penghalang itu. Kesan darah itu semakin membanjiri cermin, menghalang pandangannya keluar. Tiba-tiba,
Bunyi hentakan itu bertukar menjadi bunyi nyilu yang menyiat jiwa. Bunyi kuku tajam yang mencakar permukaan kaca dengan tekanan yang kuat. Bunyi itu panjang dan nyaring, bergema di seluruh kedai yang sunyi itu. Seolah-olah kuku-kuku besi sedang Cuba mengukir jalan masuk melalui kaca kalis peluru tersebut. Ali menekuk telinganya dengan kuat, tidak sanggup mendengar bunyi yang menjijikan itu. Yakin bahwa kaca itu akan pecah berderai pada bila-bila masa sahaja. Ketakutan yang melampau menguasai seluruh sendi tubuhnya. Ali melompat masuk ke ruang sempit di bawah kaunter pembayaran, tempat yang dirasakan paling selamat ketika itu. Dia duduk memeluk lutut, menyembunyikan wajahnya di celah lengan. Cuba menjadikan tubuhnya sekecil mungkin. Dia memejamkan mata ropet-ropet. Mulutnya terkumat kamit membaca segala ayat suci yang terlintas di pikirannya. Walaupun lidahnya terasa keluh dan keras, dia dapat merasakan getaran lantai setiap kali sesuatu di luar sana menghentam dinding kaca dengan kemarahan yang membuak-buak. Bau wangi bunga melur yang dihidu tadi kini bertukar menjadi bau hanyir yang meloyakan, seperti bau bangkai yang sudah lama mereput, merayap masuk melalui sela-sela lubang udara dan menyesakkan nafasnya. Tiba-tiba, segala bunyi bising itu berhenti secara mendadak. Hentakan berhenti, cakaran berhenti. Kesunyian yang menyusul adalah lebih menakutkan dan menyeksakan daripada kebisingan tadi. Ali menahan napas. Kuba mendengar sebarang tanda pergerakan, berharap benda itu sudah pergi. Namun, harapan tipis itu musnah apabila dia mendengar bunyi baru. Bunyi itu sangat perlahan, tetapi sangat jelas dalam kesunyian kedai itu. Bunyi nafas, nafas yang berat, basah, dan berbunyi kasar, seperti seseorang yang sedang menahan marah, betel-betel di sebelahnya. Dan bunyi itu bukan datang dari luar dinding kaca. Bunyi itu datang dari dalam kedai. Ali menyadari dengan seram yang tidak terhingga bahwa bunyi napas itu berada betel-betel di hadapan kaunter tempat dia bersembunyi. Entiti itu sudah masuk walaupun pintu terkunci, walaupun kaca tidak pecah. Benda itu kini berada di dalam bilik yang sama dengannya. Ali dapat merasakan hawa dingin yang luar biasa menjalar turun dari atas kaunter, seolah-olah makhluk itu sedang membongkok di atasnya. Cuba mengintai ke ruang bawah kaunter. Dia merasakan ada kehadiran yang hampir menyentuh rambutnya. Ali memaksa dirinya untuk tidak mendongak. Dia tahu jika dia membuka mata dan melihat ke atas, dia akan melihat wajah di sebalik rambut panjang itu menatapnya kembali. Dia terus mematungkan diri. Air mata ketakutan mengalir senyap di pipinya, menanti nasib yang bakal menimpa. Dia kekal begitu, kaku dalam kegelapan, ditemani bunyi nafas yang mengerikan itu selama berjam-jam. Sehinggalah saap-saap kedengaran azan subuh berkumandang dari surau kampung berdekatan, memecahkan cengkaman malam itu. Cahaya matahari pagi akhirnya menembusi tingkap stesen minyak itu, membawa bersama kelegaan yang amat sangat, namun terlambat. Rakan sekerja shift pagi yang tiba mendapati pintu kedai masih terkunci rapat dari dalam. Apabila pintu akhirnya dibuka menggunakan kunci pendua, mereka menemui Ali yang masih merengkuk di bawah kaunter. Wajahnya pucat lesi seperti mayat hidup dan menggigil tanpa henti akibat trauma yang mendalam. Dia tidak mampu berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah cermin kaca hadapan dengan jari yang tergetar-getar. Rakan-rakannya tergamam melihat bukti fisikal yang ada di depan mata. Kesan tapak tangan, berlumpur, dan cakaran darah itu memang wujud jelas dan mengerikan. Tetapi apa yang membuatkan semua orang di situ terdiam 1000 bahasa ialah kedudukan kesan-kesan itu. Kesan kotoran dan darah itu bukan berada di permukaan luar cermin seperti yang disangka. Ia berada di permukaan dalam cermin, betul-betul
di tempat Ali berdiri sebelum dia bersembunyi. Entiti itu bukan Cuba masuk dari luar. Ia sudah berada di dalam bersamanya sejak awal lagi. Ali berhenti kerja serta-merta hari itu juga dan tidak pernah menjejakkan kaki ke stesen minyak itu atau mana-mana stesen minyak lain pada waktu malam. Jadi, jika Anda terpaksa mengisi minyak di kawasan sunyi pada pukul 3 pagi, pastikan Anda melihat cermin belakang Anda. Mungkin ada sesuatu yang sedang memerhati. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kongsikan pengalaman seram Anda di ruangan komen.